Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Tengah Hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Antara tumpuan berita Tengah Hari, proses pengundian PRK Chini berjalan lancar. Hampir separuh pengundi telah laksana tanggungjawab. Tragedi bot karam di perairan Kemasin Bacok. Operasi mencari dan menyelamat SAR 2 lagi mangsa hilang akan diperluaskan kepada 450 batu nautika persegi dari tempat kejadian. Menurut Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syamas Mawi Yaakob, pasukan pencarian masih gagal mendapat petunjuk lokasi kedua-dua mangsa Arman Ismail dan Cik Wadi Bakar dalam operasi SAR semalam. Jelasnya operasi yang memasuki hari ke-6 diteruskan pada 7 pagi tadi, melibatkan 81 pegawai dan anggota pelbagai agensi. Operasi menggunakan kaedah pencarian berpandukan sistem SAROP, sistem pencarian dan penyelamat optimal. Setakat ini, dalam tragedi bot terbalik berhampiran perairan Kuala Kemasin pada Isnin lalu, 6 mangsa yang meninggal dunia telah ditemukan. Sementara itu, 12 daripada 20 mangsa pula selamat dalam kejadian tersebut dengan kesemua mangsa berusia antara 18 hingga 60 tahun. Seorang wanita maut manakala rakan lelakinya cedera ringan selepas motosikal yang ditunggangi mereka terbabas dalam kemalangan di kilometer 66.4 Lebuh Raya Utara Selatan di Pendang semalam. Motosikal yang dibonceng Siti Fairuz Abdul Rahman dan Muhammad Azwan Yahya dari kampung Belukar Luas Naka Alusta dipercayai terbabas di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Pendang DSP Aris Syam Hamizah berkata akibat kejadian itu mangsa terjatuh ke pembahagi jalan. Kedua-dua mangsa yang berumur 24 tahun dalam perjalanan dari Alusta ke Pulau Pinang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 2 hari lalu 5 km dari lokasi kejadian turut menyaksikan kemalangan maut membabitkan motosikal di laluan yang sama. Lelaki yang cedera dihantar oleh jentera EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Pendang ke hospital. Hari pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Chini, calon Barisan Nasional BN Muhammad Sharif Mat Zain bersama isterinya Nur Hiliana Abdul Majid tiba di pusat mengundi Sekolah Agama Rakyat Kafa Al-Quran dan Fardu Ain Felda Chini 3 pada pukul 9.05 pagi tadi. Muhammad Sharif menunaikan tanggungjawab mengundi di saluran 4 manakala isterinya mengundi di saluran 7 di sekolah agama berkenaan. Muhammad Syarim yang tiba di pekarangan pusat mengundi tersebut turut mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan iaitu pemeriksaan suhu badan, sanitasi tangan, memakai pelitup separuh muka serta melakukan penjarakan sosial sebelum memasuki kawasan saluran mengundi. Ditanya mengenai harapannya pada PRK Chini ini, Muhammad Syarim berpuas hati sepanjang tempoh berkempen selama 14 hari bertemu pengundi dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kita dah bergerak selama 14 hari dan pastinya kita letakkan ketentuan pada Allah SWT dari segi segala pada hari pilihan raya ni. PRK Chini menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara Muhammad Sharif Mat Zain dengan 2 lagi calon bebas Datuk Tengku Zainul Hisham Tunku Hussein dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli. Seramai 20,816 pengundi biasa di Dun Chini hari ini menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di 13 buah pusat mengundi membabitkan 65 saluran. Prosedur operasi standard SOP normal baharu pengundian di Chini mendapat maklum balas positif pengundi. Meskipun terpaksa mengundi dalam tempoh negara masih berdepan pandemik COVID-19, SOP tersebut dilihat memberi keselesaan kepada pengundi. Menyenangkanlah, lagi senang sikitlah, tak ada ramai sangat, tak crowded macam biasa. Selalunya kalau tak buat macam ni berpusu-pusu kan. Kalau macam ni kira okeylah. Baguslah betul. Untuk elakkan daripada orang kampung crowded kan. Ramai-ramai berkumpul.
Maknanya dia dah tetapkan masa tu, maknanya kalau pengundi kena ikut masa tu lah, baru dia jadi smooth sikit kan. Sementara itu, tinjauan di pusat-pusat mengundi mendapati pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyediakan kemudahan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya seperti kerusi roda untuk memudahkan mereka bergerak ke dalam pusat mengundi. Malah kerusi roda terbabit juga akan disanitasi selepas digunakan bagi mengelak penularan wabak pandemik COVID-19. Petugas SPR juga sentiasa memastikan pengundi mematuhi SOP yang ditetapkan sebelum memasuki kawasan pusat mengundi. Proses pengundian bagi PRK Don Chini yang bermula sejak 8 pagi tadi masih lagi berlangsung. Setakat pukul 12.30 hari, 49% pemilih berdaftar telah keluar mengundi. Untuk perinciannya, kita bersama Andy Reza Rohadian di IKBN Pekan Pahang. Silakan Andy. Syah, calon Barisan Nasional BN Muhammad Syarif Mat Zain mengundi di Sekolah Agama Rakyat Felda Chini 3. Beliau bersama isterinya Nur Hiliana Abdul Majid tiba di lokasi pukul 9.05 pagi tadi. Manakala dua lagi calon bebas, Datuk Tengku Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli tidak mengundi kerana mereka berdua bukan pemilih berdaftar bagi Don Chini. Seramai 20,816 pengundi biasa bagi PRK Don Chini melaksanakan tanggungjawab masing-masing hari ini. 13 pusat pengundian melibatkan 65 saluran dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 5.30 petang nanti. Untuk makluman anda, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengeluarkan waktu cadangan keluar mengundi seperti yang tertera di dalam kad pengundian. Waktu keluar mengundi yang dicadangkan adalah 8 pagi hingga 10 pagi, 10 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 2 petang, 2 petang hingga 4 petang dan 4 petang hingga 5.30 petang. Ia bagi mengelak pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai di pusat pengundian. Selain itu, kad pengundian tersebut turut membolehkan pemilih berdaftar melakukan semakan awal terhadap maklumat pengundian tanpa perlu hadir ke barung semakan SPR di pusat pengundian. Kad pengundian tersebut perlu dibawa bersama kad pengenalan sebelum pemilih berdaftar dibenarkan masuk ke saluran mengundi. Bagi individu ataupun pemilih berdaftar yang tidak menerima kad pengundian, semakan boleh dibuat menerusi beberapa platform, antaranya menerusi talian hotline SPR 03 88927018 dan aplikasi My SPR Semak. Untuk makluman anda juga, penjalanan pilihan raya kecil PRK Don Chini berlangsung dalam suasana normal baharu tatkala negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Prosedur operasi standard SOP khas diguna pakai pada hari pengundian hari ini bagi mengurangkan ataupun mengelak risiko jangkitan COVID-19. 10 perkara diberi penekanan dalam SOP khas tersebut. Salah satunya adalah mengenai kawalan kehadiran perlu dalam jumlah yang minima. Selain itu, penjarakan sosial perlu dipatuhi di pusat pengundian. Semua pengundi juga wajib memakai pelitup hidung dan mulut sepanjang proses pengundian. Cecair pembasmi kuman juga wajib dipakai yang disediakan di 3 lokasi utama, iaitu di pintu masuk dan keluar saluran mengundi selain di saluran mengundi itu sendiri. Individu dengan suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius masih lagi dibenarkan mengundi. Begitu juga dengan individu yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk dan selsema. Bagaimanapun, proses pengundian bagi mereka yang bergejala dan melebihi suhu badan yang ditetapkan akan berlangsung di dalam kemah khas yang dipantau oleh pegawai kesihatan. Untuk makluman anda juga, proses pengundian unik sedikit kerana kita menyesuaikan dengan SOP baharu COVID-19 di mana para pengundi akan dicalit dakwat khas pilihan raya tersebut di jari telunjuk kirinya menggunakan brus pakai buang. Kemudian tangan pengundi akan disarungkan dengan sarung tangan getah sebelum mereka dibenarkan mengundi. Ini semua selari dengan garis panduan pencegahan COVID-19. Baik, untuk makluman anda juga, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang melanggar garis panduan pencegahan COVID-19. Saya kini berada di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pekan Pahang. Lokasi penjumlahan rasmi undi masih lagi tidak sibuk kerana kesibukan di sini hanya akan berlaku selepas waktu mengundi tamat pukul 5.30 petang nanti. Sekian dahulu perkembangan PRK Don Chini langsung daripada IKBN Pekan. Kami akan bawakan terus-menerus perkembangan terkini PRK Don Chini menerusi semua saluran berita RTM. Teruslah bersama kami di Berita RTM untuk mendapatkan maklumat sahih semasa. Sekian dahulu, kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari. Syah, silakan. Terima kasih, Andy.
Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan keputusan PRK Don Chini dapat diketahui antara pukul 9 atau 10 malam ini. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Shahrum berkata, jangkaan tempoh masa bagi keputusan penuh PRK itu dibuat berdasarkan jumlah pengundi bagi kerusi Don berkenaan. Saya rasa selalunya dalam pukul 9-10 tu kita dah dapat tahu. Tambah lagi Chini ni taklah besar sangat ya, jadi taklah banyak sangat undi nak dikira. Setakat ini kawalan tu memuaskan. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita menggalakkan pengundi datang pada masa-masa yang ditentukan dan ramai juga orang mengikut bukan arahan ya, tapi suggestion ya, kita untuk datang pada masa yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika membuat tinjauan dan pemantauan di pusat mengundi Dewan Semai Bakti Felda Chini 3 di Pekan. Tidak ada sebarang laporan berkaitan provokasi oleh penyokong mana-mana pihak yang bertanding. Dr. Azmi berharap perkembangan positif ini diteruskan dalam pilihan raya pada masa akan datang. Beliau juga berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP di setiap pusat mengundi. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bertemu kembali. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Noh Hisham Abdullah menerima anugerah alumni tersohor 2019 daripada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM kerana sumbangan besar beliau dalam bidang perubatan. Beliau diberi anugerah itu bersempena Majlis Anugerah Sanjungan Kencana Fakulti Perubatan 2020 UKM semalam. Dalam catatan di laman Facebooknya, Dato' Dr. Noh Hisham menyifatkan anugerah itu sebagai satu pengiktirafan kepada komitmen dan dedikasi ke semua tenaga pendidik di Fakulti Perubatan UKM dan manifestasi kecemerlangan petugas kesihatan. Katanya, kecemerlangan perkhidmatan kesihatan merupakan hasil kerjasama berpasukan. Setiap sumbangan adalah ke arah impak kesihatan yang tinggi, kos berpatutan serta memenuhi kepuasan pelanggan. Selain merakamkan penghargaan kepada UKM, khususnya Fakulti Perubatan, beliau turut menyatakan penghargaan terhadap semua warga kerja perkhidmatan kesihatan yang masih berkhidmat mahupun yang telah bersara. Mereka sentiasa melaksana tugas dan meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kesihatan dengan penuh dedikasi dan integriti. Secara umumnya, COVID-19 telah mengubah cara ekonomi beroperasi. Untuk kekal sebagai destinasi pelaburan utama, Malaysia perlu terus berdaya saing dan terbuka untuk perniagaan. Sehubungan itu, majikan digalakkan untuk melaksanakan konsep bekerja dari rumah bagi meneruskan aktiviti ekonomi walaupun ketika pandemik. Naib Presiden Jenama TM Izlin Ramli berkata pekerja di Malaysia juga semakin celik IT seperti penggunaan aplikasi terbaharu mesyuarat secara maya.
ada hikmahnya sebenarnya dalam mengerjakan daripada work from home semasa MCO ni ya. Seperti kalau ada yang penonton di rumah yang mungkin telah menonton iklan raya daripada Telekom Malaysia Berhad, yang itu raya dan Ramadan dan raya yang berbeza, itu semua kita buat dari rumah. Dan maknanya dari segi memang sekarang dah expert lah MS Team, Zoom meeting dan apa bendanya. Dalam pada itu, bekerja dari rumah mampu memberi perspektif baharu bagi melaksanakan tugasan. Dalam masa sama dapat mempelbagaikan tugasan tanpa meninggalkan kehidupan peribadi. Selesa. Saya rasa produktiviti lagi naik kot rasanya. Sama banyak dengan kalau kat kerja. Tapi bila pergi kerja tu, mungkin waktu pagi atau waktu petang menghabiskan banyak masa dekat jalan raya kan. Jadi kalau kat rumah, lagi laju kerja, lagi banyak meeting boleh buat, dan dia boleh multitasking sekali dengan kerja rumah. 2 in 1. Sementara itu, bekerja dari rumah berjaya membuka minda mengenai cara baharu menggunakan infrastruktur fizikal dan digital. Lagi senang sebenarnya kalau bekerja through digital medium dan physical in the office. In fact, it is naik in terms of the productivity. Ya, sebab everybody fokus. And sekarang ni with the medium yang kita ada, Bekerja dari rumah ketika pandemik COVID-19 ini berjaya membuka peluang ekonomi baharu kepada negara serta diterima baik oleh rakyat dengan sokongan ekonomi digital. Ini sejajar usaha ke arah menjadikan Malaysia negara maju menjelang 2030. 92 kompaun bernilai 4.6 juta ringgit dikeluarkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada syarikat telekomunikasi setakat suku kedua tahun ini. Ia bagi kesalahan ketidakpatuhan Standard Mandatory Quality Perkhidmatan MSQOS di bawah Seksyen 105-3 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Dalam satu kenyataan, MCMC memaklumkan kesemua kompaun yang dikeluarkan itu meliputi kesalahan prestasi penyelesaian aduan pengebilan, prestasi penyelesaian aduan bukan pengebilan dan standard prestasi pengendalian panggilan. Jumlah dan nilai kompaun tersebut lebih tinggi berbanding tahun 2019 yang hanya mencatatkan 26 kompaun bernilai RM960,000. Peningkatan jumlah kompaun itu mencerminkan ketegasan dan komitmen MCMC dalam memastikan kualiti pengalaman pengguna sentiasa terjamin. Sekaligus mengukuhkan keyakinan dan kebolehpercayaan pengguna terhadap industri itu. Tindakan tegas juga akan dikenakan terhadap pihak yang gagal mengekalkan standard yang ditetapkan. Seksyen 105-3 AKM 1998 memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 bagi setiap kesalahan. Pelbagai program menarik akan diadakan bersempena pelancaran Hari Banci 77 2020 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Aktiviti yang diadakan termasuk sesi media Cakna Banci bersama Pesuruhjaya Banci 2020 serta pameran syarikat berkaitan kerajaan dan swasta. Menurut kenyataan Jabatan Perangkat Malaysia bertemakan 6 dekad Banci Membina Negara, Banci Malaysia yang ke-6 tersebut akan bermula pada 7 Julai 2020. Turut diadakan seminar My Census 2020, Statistik Kependudukan Memacu Kelestarian Malaysia serta webinar antarabangsa dengan tema Counting Everyone for a Better Tomorrow. Banci 2020 adalah yang ke-6 dilaksanakan sejak penubuhan Malaysia dan ia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data Banci ini akan menjadi sumber utama dalam penyediaan rancangan pembangunan negara. Pelaksanaan Banci 2020 akan melibatkan kira-kira 32.7 juta penduduk Malaysia dan 9 juta kediaman. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedang berusaha mencari penyelesaian terbaik untuk meningkatkan tahap kecukupan diri SSL pengeluaran daging lembu bagi pasaran tempatan. Perkara itu akan dirujuk kepada pemain industri untuk mendengar seranan dan nasihat mereka. Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata usaha tersebut mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap daging import. Kita untuk
bekerja keras bagi meningkatkan tahap secara diri dari segi daging dan tenusuk untuk ditingkatkan agar kebergantungan kita kepada import daripada negara lain di masa akan datang, terutama ketika berhadapan dengan pandemik dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di ladang penternakan lembu di Keluang, Johor. Sebelum ini, 12 individu telah dilantik untuk menjadi penasihat kepada kementerian bagi membantu menyelesaikan isu tersebut. Buat pertama kalinya, penyanyi Azlan typewriter dan Yoni Boy bergabung dengan naskah terbaru berjudul Kelabu. Berpegang kepada konsep keterbukaan dan percaya bahawa muzik itu bersifat universal, Azlan akui Yoni Boy mempunyai bakat tersendiri dalam penghasilan melodi dan lirik. Menurut Azlan, dia menerima tawaran tersebut kerana kagum dan tersentuh dengan lirik yang ditulis penuhnya oleh Yoni Boy. Bila saya tapis lirik tu sendiri, baru fasa saya tapisan bagian saya rasa saya perlu buat, sebabnya lirik dia, kalau saya ni cikgu bahasa Melayu, saya rasa saya bagi penulisan ni saya bagi A+. Sementara itu, Yoni Boy turut berkongsi lagu Kelabu ini punyai banyak isi tersirat dari segi ideologi dan persepsi masyarakat. Yoni Boy menambah, video muzik lagu Kelabu dijangka dilancarkan pada bulan depan sempena kempen anti-buli. So idea dia macam kita nak cuba buat dalam suasana, macam saya cakap, suasana kelabu. So kita cuba nak ciptakan something yang macam suasana kelabu, and also kita nak cuba buat dalam setiap umur, angka umur, daripada umur kita tadika ke sekolah rendah, sekolah menengah. Kita nak cakap semua orang ada melalui distress, semua orang melalui buli. Dalam pada itu, lirik video lagu Kelabu mendapat hampir 200,000 tontonan di saluran YouTube sejak dilancarkan minggu lepas. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Perkembangan luar negara, kerajaan Portugal capai persetujuan dengan pemegang saham untuk mengambil alih syarikat penerbangan TAP Air Portugal. Langkah menyelamatkan syarikat berkenaan dibuat selepas ia terjejas teruk kerana penularan COVID-19. Kerajaan Portugal akan melabur 55 juta euro sekaligus meningkatkan pegangan saham kerajaan daripada 50 kepada 72.5%. TAP Air Portugal sebelum ini menolak tawaran pengambil alihan oleh kerajaan tetapi terpaksa mengubah keputusan bagi mengelak ia muflis. Susulan itu, rundingan dengan David Neeleman yang merupakan ahli perniagaan Amerika Syarikat mencapai persetujuan untuk melepaskan pegangan ke atas syarikat. Rakan perniagaan beliau, Humberto Pedrosa, mengekalkan saham 22% manakala 5% lagi milik pekerja syarikat. Mayat pekerja Lombong Jet dihapakan dikebumikan di dalam satu liang selepas pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan 166 mayat tertimbus bagi menghormati keluarga mangsa. Sebahagian besar pembeli dan broker batu permata Myanmar menghentikan sementara perniagaan sejak Khamis. Ahli perniagaan terlibat turut menghulurkan derma bagi meringankan beban ahli keluarga pelombong. Sebahagian besar jet dan batu permata dari Lombong di Kachin dieksport ke China, menjadikan Myanmar salah satu pengeksport terbesar dunia. Insiden yang berlaku Khamis lalu merupakan tragedi terburuk melanda pelombong jet di Hapakan. Musim hujan yang melanda Kachin ketika ini memberi cabaran besar kepada usaha mengeluarkan mayat pelombong.
Perkembangan sukan, Liga Antarabangsa Sepang SIC sedia kembali menganjurkan perlumbaan dengan penetapan normal baharu. Justru Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri Rizal Marikan Naina Marikan akan membentangkan cadangan pengoperasian semula litar itu minggu hadapan. Saya optimis bahawa sukan pemotoran, penganjuran sukan pemotoran yang sememangnya diadakan secara prestij di SIC ini akan menyaksikan bahawa aktiviti penganjuran sukan pemotoran akan kembali dan selepas daripada mesyuarat MKN atau mesyuarat KKM pada 9 hari bulan nanti. Menurutnya, fokus utama kini tertumpu kepada penganjuran peringkat domestik sebelum memuktamadkan status penganjuran antarabangsa. Bagi memastikan kelancaran permainan e-sports, Telekom Malaysia TM sedang berusaha membawa sistem pelayan komputer permainan dari Amerika Syarikat ke negara ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Dato' Nur Kamarul Anwar Nuruddin, perkara itu nanti membolehkan permainan dalam talian berjalan lancar. We, on part of Telecom, we always upgrade our facilities. And also, we try to bring the server of the sport to the baik Malaysia. Kita will negotiate that. So bila kita Malaysia, ada juga. Dia tak payah tinggal dua dia. We want to reduce the latency. Kalau dulu e-sport dengan ada server kat US, whatever, kita pergi all private, macam private pergi US, orang dapat peneliti, baru nak lawan, susah kan? Nanti kita cepat. So usaha tu sedang diusahakan. Berita Tengah Hari edisi Sabtu 4 Julai 2020 berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa gunakan cuica pembasmi kuman bagi mencegah COVID-19. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan salam hormat.